بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على من أرسله الله رحمة للعالمين سيدنا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان وحسن يقين إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jadi Syekh mulakan kelas pengajian kita pada hari ini dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana daripada Allah kita mohon bantuan di dalam urusan agama dan juga urusan dunia, dan kemudian selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai Shadiqul Amin, dan juga seterusnya kepada para ahli keluarga, para sahabat dan para pengikut di atas jalan kebaikan ini yang mengikuti dengan penuh keyakinan sehinggalah hari kiamat. من واجبات المسلم الموقن بأمر الدين أن يعلم بأن أركان الدين 4. Jadi di antara kewajipan bagi orang Islam ini yang mementingkan urusan agama mereka, perlulah mereka ketahui bahawasanya perkara-perkara di dalam agama ataupun rukun di dalam agama ini ada 4 rukun. وأخذت رباعية الأركان من حديث جبريل عليه السلام. Dan 4 rukun ini diambil daripada hadis Jibril alaihi salam. وحديث جبريل الكثير منكم يحفظه وهو الحديث الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Dan Syekh memberitahu hadis Jibril ini kebanyakannya dah hafal dah hadis Jibril ini. Dan hadis Jibril ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu warḍah. وهو الذي يقول فيه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. Yang mana di permulaan hadis ini Sayyidina Umar memberitahu ketika kami sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang seorang lelaki yang berpakaian dengan serba putih dan juga rambutnya sangat hitam, dan dirinya tidak dikenali oleh kami, dan juga dia tidak dilihat kesan-kesan daripada orang yang bermusafir daripada jauh. فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Dan kemudian lelaki tersebut duduk di hadapan Rasulullah dengan menyandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan tangan di atas paha beliau. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Kemudian beliau bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang dimaksudkan dengan Islam, dan kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam adalah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, dan menunaikan zakat dan juga menunaikan haji bagi mereka yang berkemampuan. قال هذا الرجل الغريب الذي ما يعرفه الصحابة إلى الآن رد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره عن أركان الإسلام قال له صدقت. Jadi lelaki yang asing tadi, yang tidak dikenali oleh para sahabat tadi, selepas beliau mendapat jawapan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun berkata, benar apa yang kamu katakan. Beliau berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar apa yang kamu katakan. يقول سيدنا عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. Jadi Sayyidina Umar berkata, kami merasa hairan dengan tindakan lelaki tersebut, bagaimana dia yang bertanya kemudian dia yang membenarkan, yang mengiyakan jawapan tersebut. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال آخر. Kemudian beliau bertanya soalan lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال فأخبرني عن الإيمان. Beliau berkata, beritahu kepada aku tentang iman. أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإيمان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. Jadi kemudian
setelah lelaki tersebut bertanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dengan rukun iman, iaitu kamu beriman kepada Allah, kemudian pada malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan, dan juga kepada para rasul, dan juga beriman ke ketentuan yang baik dan buruk. قال للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت. Kemudian lelaki tadi pun berkata lagi, benar. إذن كلما يجيب النبي عن سؤال يقول له جبريل صدق. Jadi setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan, Jibril akan berkata benar. الصحابة مستعجبين، يقول صدقت يعني يعرف الإجابة. من هذا الرجل؟ ما نعرفه. Jadi para sahabat yang masih lagi dikata merasa hairan ataupun takjub, hairan pada ketika itu, dia kata kalau lelaki ini boleh membenarkan jawapan daripada Rasulullah, maksudnya dia telah pun tahu jawapan daripada awal. Jadi siapakah lelaki tersebut? إذن الآن جبريل سأل عن ركنين. Jadi setakat ini Jibril sudah bertanya, sudah menanyakan dua rukun. السؤال الأول عن الإسلام. Soalan pertama berkaitan dengan Islam. السؤال الثاني عن الإيمان. Dan soalan kedua berkaitan dengan keimanan. السؤال الثالث قال فأخبرني عن الإحسان. Kemudian di dalam soalan yang ketiga, lelaki tersebut berkata, beritahu kepada aku tentang ihsan. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Jadi Nabi SAW pun menjawab, kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat kepadanya, dan jika kamu tidak melihat kepadanya maka ketahuilah dia melihat kepada kamu. قال فأخبرني عن الساعة. Kemudian lelaki tadi bertanya lagi, beritakan aku ataupun beritahu kepada aku tentang hari kiamat. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang ditanya dan orang yang bertanya tidak mengetahui tentangnya. لأن الساعة اختص الله بها نفسه ما حد يعلمها إلا الله. Kerana urusan hari kiamat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan untuk dirinya sahaja. Tidak ada orang lain yang mengetahui tentang hari kiamat. ثم أنه لن يستفيد الإنسان شيء بمعرفة الساعة. Kemudian Syekh memberitahu daripada soalan tersebut menunjukkan bahawa kita ataupun umat manusia ini tidak akan mendapat apa-apa faedah jika mereka mengetahui bila berlakunya kiamat. والناس لا سيما الأعراب دائما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. Jadi saya memberitahu umat manusia ini, terutamanya mereka yang tinggal daripada kawasan pendalaman, seringkali bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. ولكن أراد جبريل عليه السلام أن يعلمهم ما هو السؤال الصحيح ويوجههم للسؤال الصحيح. Jadi Jibril pada ketika itu sebenarnya ingin mengajarkan kepada mereka soalan apa yang patut ditanyakan. Kemudian beliau pun mengajukan soalan yang patut ditanyakan. فسأل النبي عن الساعة جبريل وهو يعلم أن النبي لن يرد عليه. Jadi ketika Jibril bertanya tentang hari kiamat dan beliau tahu yang baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan jawab tentang hari kiamat. لكن من أجل أن يتنبه الحاضرين إلى السؤال الذي بعد هذا السؤال. Tetapi tujuan beliau bertanya tentang hari kiamat ataupun soalan tersebut adalah untuk menarik perhatian para sahabat supaya fokus kepada soalan yang akan ditanyakan seterusnya. وكأنه أراد أن يلفت أذهان الحاضرين الذي قد ينشغلوا بشيء آخر، أراد أن يلفتهم يسمعوا الإجابة، فجاب لهم سؤال كما يسموه في زماننا هذا صاروخ، يعني سؤال ملفت للأنظار. فقال متى الساعة؟ كلهم يريدوا يسمعوا من النبي متى الساعة. Jadi tujuan Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilakah berlaku ataupun tentang hari kiamat, tujuannya adalah untuk menarik pandangan dan juga perhatian daripada para sahabat pada ketika itu. Jadi Syekh beri perumpamaan soalan tentang bila berlakunya hari kiamat ini seperti bom. Jadi kalau bom ni bila dia meletup di satu kawasan dapat menarik pandangan dan juga perhatian seluruh umat manusia ataupun orang di kawasan sekitar bom bom tersebut meletup.
Jadi soalan tersebut seolah-olah bom yang nak menarik perhatian orang yang berada di sekelilingnya untuk memberikan perhatian kepada soalan yang akan ditanyakan selepas ini. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين لجبريل وللحاضرين أن الساعة علمها عند الله. Jadi daripada soalan daripada Jibril dan juga jawapan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, jelaslah kepada kita bahawa hari kiamat ini urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. قال جبريل للنبي فأخبرني عن أماراتها. Kemudian Jibril bertanya lagi, beritahukan aku tentang tanda-tandanya. أراد جبريل بسؤال النبي عن الساعة أن ينبه الحاضرين إلى ما هو أهم معرفة من الساعة وهو علامات الساعة. Jadi Jibril sebelum itu beliau bertanya satu soalan yang dapat menarik perhatian para sahabat, kerana ingin memberitahu kepada para sahabat selepas ini beliau akan tanyakan soalan yang lebih penting untuk kamu ketahui, iaitu soalan yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang perempuan yang melahirkan tuannya. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. Jadi dan selepas itu baginda menjawab lagi, kamu akan lihat orang yang tidak berselipar dan orang yang tidak cukup pakaiannya tidak cukup untuk menutupi tubuh badannya, dan dia ini daripada kalangan orang yang memerlukan orang lain untuk mencukupkan keperluan hidup mereka, dan pekerjaan mereka hanyalah sebagai pengembala kambing, dan mereka akan tiba masanya mereka akan berlumba-lumba di dalam membina bangunan. قال سيدنا عمر ثم انطلق يعني ذهب الرجل هذا السائل. Dan Sayyidina Umar menyebutkan kemudian lelaki yang bertanya tadi pergi. قال فلبثت مليا يعني جلست وقت في بعض الروايات بعد 3 أيام. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل؟ Dan kemudian setelah berlalu beberapa tempoh, di dalam setengah riwayat menyebutkan setelah berlalunya 3 hari, baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah yang bertanya? فقال له سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الله ورسوله أعلم. Jadi Sayyidina Umar menjawab ataupun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada Sayyidina Umar, sesungguhnya yang datang itu adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. وفي رواية فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. Dan di dalam setengah riwayat menyebutkan sesungguhnya dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara-perkara agama kalian. وفي رواية هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. Dan di dalam setengah riwayat yang lain menyebutkan sesungguhnya dia adalah Jibril datang untuk mengajarkan umat manusia agama mereka. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما سأل عنه جبريل وما أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أمور الدين. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pembacaan hadis daripada awal sehingga akhir tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan semua perkara-perkara yang ditanyakan di awal sehinggalah ke akhir ini semuanya adalah perkara-perkara agama. فالنبي سئل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن علامات الساعة وأجاب عن هذه ال4 الأسئلة. فهذه ال4 من أمور الدين أو ما تسمى بأركان الدين. Jadi 4 soalan yang ditanyakan dan dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam iaitu perkara berkaitan Islam, iman dan juga ihsan dan juga petanda-petanda hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan keempat-empat perkara ini sebagai perkara-perkara di dalam agama ataupun disebutkan sebagai rukun-rukun agama. إذا من هذا الحديث نستفيد أن أركان الدين 4 وليس 3.
Jadi daripada hadis ini dapat kita ambil, dapatlah kita ketahui bahawa rukun agama ini ada 4 dan bukan hanya 3 sahaja. معروف أن الناس تدرس في المدارس وفي الجامعات وفي الأربطة حتى أن أركان الدين 3 ويستندون في ذلك لحديث جبريل. Dan jadi seperti mana yang kita ketahui di madrasah-madrasah, di sekolah-sekolah, di universiti, di pusat-pusat pengajian, mereka mengajarkan bahawa rukun agama ini ada 3 dan mereka sandarkan ataupun mereka katakan dalilnya daripada hadis Jibril. ولكن الذي يتمعن حديث جبريل من خلال وحدته الموضوعية يرى أن الأمور المتعلقة بالدين التي أجاب عنها النبي صلى الله عليه وسلم 4 وليست 3. Jadi kalau mereka perhatikan betul-betul hadis Jibril ini, mereka akan dapat lihat bahawa soal jawab ataupun sesi soal jawab tersebut dibahaskan di bawah satu tajuk perbahasan, iaitu tentang agama, dan maka mereka akan tahu bahawa rukun agama ini ada 4 perkara sebagaimana yang termaktub ataupun yang disebutkan di dalam hadis Jibril. والدليل على رباعية الأركان الوحدة الموضوعية للحديث. يعني النبي تكلم في موضوع واحد عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، ثم قال لسيدنا عمر رضي الله عنه في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم. Jadi sebagaimana yang saya beritahu tadi, keempat perkara ini dibahaskan di bawah satu tajuk perbahasan, iaitu Islam, iman, ihsan dan juga petanda-petanda hari kiamat ini. Kemudian barulah Sayyidina Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, dia kata sesungguhnya Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan ataupun perkara-perkara agama kalian. لهذا في علم فقه التحولات يقسمون أركان الدين إلى ركنين أساسيين. Oleh kerana itu di dalam ilmu yang disebut sebagai ilmu fiqh tahawulat membahagikan di dalam ilmu tersebut terdapat 2 rukun yang asas. يقسموه إلى ثوابت وإلى متغيرات. Jadi di dalam rukun-rukun tersebut terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian yang pertama dipanggil sebagai bahagian thawabit, yang kedua dipanggil sebagai bahagian mutaghayyirat. فالثوابت هي ما اشتملت عليه أركان الإسلام والإيمان والإحسان. Jadi untuk bahagian pertama yang dipanggil sebagai thawabit, di dalamnya rukun tersebut merangkumi 3 perkara, iaitu Islam, iman dan juga ihsan. وما تفرع عن هذه الأركان من علوم. Dan juga termasuk di dalam perbahasan ataupun termasuk juga di dalam bahagian yang pertama ini ilmu-ilmu yang dipelajari di dalam rukun-rukun yang disebutkan, atau iaitu 3 rukun yang disebutkan tadi. فالإسلام يقابله علوم الشريعة. Jadi bagi Islam, rukun yang pertama Islam, ilmu yang dipelajari ataupun ilmu yang berkaitan dengannya adalah ilmu syariah. والإيمان يقابله علم العقائد. Dan iman untuk iman, ilmu yang berkaitan dengannya adalah ilmu akidah. ومراتب السلوك يقابله علم الإحسان يقابله مراتب السلوك. Dan bagi perkara yang ketiga, iaitu ihsan, ilmu yang berkaitan dengannya adalah ilmu maratibus suluk. أما المتغيرات وهي القسم الثاني للأركان هي العلم بعلامات الساعة. Dan adapun bahagian yang kedua, di dalamnya hanya ada 1 perkara ataupun 1 rukun, iaitu petanda ilmu petanda hari kiamat. وما اشتمل على هذا العلم الذي هو العلم بعلامات الساعة على متغيرات في أوجه 3. مرحبا يا سيدي. المتغيرات ما اشتمل عليه العلم بعلامات الساعة على أوجهه 3: متغيرات على عهد الرسالة، متغيرات ما بعد عهد الرسالة إلى يوم القيامة، متغيرات ما قبل الرسالة المحمدية تصاعديا إلى عهد آدم عليه السلام. Jadi di dalam ilmu yang berkaitan dengan petanda hari kiamat ini terbahagi kepada 3 bentuk perbicaraan ataupun 3 bentuk perbahasan. Iaitu yang pertamanya adalah perbahasan yang berkaitan dengan zaman pengutusan Rasulullah SAW, dan yang keduanya bahagian selepas kewafatan Rasulullah sehinggalah berlakunya hari kiamat,
dan bahagian yang ketiga sebelum pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia ke belakang sehinggalah zaman Nabi Adam alaihissalam. فالأصول الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان أصول ثابتة المدلول والمعنى، بمعنى يتدرج بها المكلف في شؤون العقيدة والشريعة ومراتب السلوك، وينشأ عليها الأجيال باعتبارها العلم الفرضي الواجب. الإسلام والإيمان والإحسان أصول ثابتة يتدرج عليها المكلف في الشريعة وفي العقيدة وفي مراتب السلوك، فهذه أمور ثابتة ما تتغير. الشريعة لا تتغير، أحكام ثابتة، تمام، إنما تظهر مستجدات فيها، لكن الأحكام ثابتة. العقيدة لا تتغير، ثابتة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ما في تغير في هذا الموضوع. كذلك الأخلاق لا تتغير، الأخلاق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نغيرها، فهذه تسمى بأصول ثابتة. Jadi untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan yang sawabit tadi, yang tiga perkara tadi, iaitu Islam, iman dan juga ihsan tadi, ilmu-ilmu dan juga rukun-rukun yang terdapat di dalamnya adalah rukun-rukun yang tetap, bermaksud yang dimaksudkan dengan tetap itu tidak berubah-ubah. Jadi sebagaimana rukun Islam itu didatangkan, begitulah dia sehingga ke akhir, sehinggalah berakhirnya dunia ini tetap tidak akan pernah berubah. Dan begitu juga dengan keimanan, rukun-rukun di dalamnya juga tetap tidak akan pernah berubah, dan begitu juga dengan akhlak. Akhlak sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah, begitulah akhlak yang perlu dipelajari dan perlu diamalkan sehinggalah berakhirnya dunia ini. Jadi semua perkara-perkara ini dipanggil sebagai thawabit kerana ianya disebut sebagai usul thabitah, iaitu perkara-perkara yang tetap, dasar-dasar yang tetap. يعني هل يمكن نقول مثلا سنغير الصلاة؟ Jadi Syekh tanyakan satu soalan, boleh tak kalau kita kata kita nak ubah solat? لا، الصلاة ثابتة. Jadi Syekh kata tidak boleh kerana solat ini tetap sebagaimana ia didatangkan. هل يمكن نغير الزكاة؟ Dan boleh tak kalau kita nak ubah zakat? هل يمكن نغير الصوم والحج؟ Dan boleh tak kalau kita nak ubah cara berpuasa dan juga cara menunaikan haji? هل يمكن نستبدل بدخول الإسلام عن الشهادتين بشيء آخر؟ Boleh tak kita nak tukar orang yang nak peluk Islam, kita tukar tak payah berucap 2 kalimat syahadah, ucap dengan ucapan yang lain. إذن أركان الإسلام ثابتة لا تتغير. Jadi Syekh beritahu bila mana perkara-perkara ini tidak boleh dirubah, maka kita tahulah bahawa rukun-rukun Islam ini tidak akan berubah. كذلك أركان الإيمان. Dan begitu juga dengan rukun-rukun iman. كذلك أركان الإحسان. Dan begitu juga dengan rukun-rukun ihsan. لهذا سميت هذه الأركان بالثوابت. Kerana itu ketiga-tiga rukun ini dipanggil sebagai rukun yang thawabit, iaitu 3 rukun yang tetap. أما الركن الرابع يسمى بالركن المتغير. Adapun bagi rukun yang kedua, rukun yang keempat dibahagikan ataupun dimasukkan kepada bahagian rukun yang mutaghayyir, iaitu yang berubah-ubah. لأنها تكشف لنا مجريات التحولات. Kerana apa dia masukkan kepada bahagian yang berubah-ubah? Kerana di dalam ilmu tersebut menjelaskan kepada kita bentuk-bentuk perubahan dan juga fenomena-fenomena yang berlaku. العلامات التي تظهر والأشراط والفتن كلها متغيرة. Jadi sebarang bentuk perubahan ataupun sebarang bentuk tanda hari kiamat semuanya berlaku dalam bentuk berubah-ubah. لهذا سمي الركن أو العلم بعلامات الساعة ركن متغير. Kerana itu dinamakan ataupun diletakkan ilmu petanda hari kiamat ini dengan rukun yang berubah. من هذا يتبين لنا أن العلم بعلامات الساعة كما جاء في حديث جبريل له أركان. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, ilmu petanda hari kiamat ini ada rukun-rukunnya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Jibril. كما أن للإسلام أركان. Jadi sebagaimana Islam itu ada rukun-rukunnya, وكذلك للإيمان أركان. Dan begitu juga dengan iman ada rukun-rukunnya. كان الإسلام 5.
Iaitu rukun Islam ada 5 perkara. وأركان الإيمان 6. Dan iman ada 6 perkara. وأركان الإحسان ركنان. Dan bagi ihsan ada 2 rukun. كذلك العلم بعلامات الساعة أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل إلى ركنين. Jadi begitu juga dengan ilmu petanda hari kiamat, baginda sallallahu alaihi wasallam memberitahu ataupun mengisyaratkan di dalam hadis Jibril, di dalam ilmu tersebut ada 2 rukun. إذن دراسة الركن الرابع, jadi mempelajari rukun yang keempat ini بأركانه, dan juga mempelajari rukun-rukunnya من الأمور المهمة في معرفة العلم بعلامات الساعة. adalah perkara yang penting untuk kita pelajari supaya kita dapat mengetahui ilmu petanda hari kiamat. فإذا أراد المسلم أن يعرف علامات الساعة, jadi jika saya menyebutkan bagi orang Islam yang ingin mengetahui petanda-petanda hari kiamat, لابد أن يدرس هذه العلامات كعلم. Mereka perlu mempelajari petanda hari kiamat ini sebagai dengan cara belajar satu bidang ilmu. مثل إذا أراد أن يعرف الأحكام الشرعية لابد أن يتعلم الفقه. Jadi contohnya kalau orang yang nak tahu perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, maka dia perlu mempelajari ilmu fiqh. وإذا أراد أن يعرف العقائد لابد عليه أن يتعلم علم التوحيد. Dan bagi orang yang nak mengetahui tentang perkara yang berkaitan dengan akidah, maka dia perlu mempelajari ilmu tauhid. وإذا أراد أن يعرف الأخلاق والسلوك لابد أن يتعلم علم الإحسان ومراتب السلوك. Jadi bagi mereka yang nak mempelajari tentang akhlak dan yang berkaitan dengan ihsan, maka dia perlu mempelajari ilmu yang berkaitan dengan maratibus suluk. كذلك إذا أراد أن يتعلم علامات الساعة. Dan begitu juga bagi orang yang nak mengetahui ilmu petanda hari kiamat. لابد أن يعرف علامات الساعة من خلال دراسة علم فقه التحولات. Jadi mereka perlu mempelajari ataupun untuk mereka mengetahui petanda hari kiamat, mereka perlu mempelajari ataupun yang disebut sebagai ilmu fiqh tahawulat. ولمعرفة علم فقه التحولات لابد من دراسة الركن الرابع وما يترتب عليه من أمور. Jadi mempelajari rukun yang keempat ini perlulah disertakan dengan mempelajari perkara-perkara yang berkaitan dengannya. أولاً ينبغي عليه دراسة الواعية لحديث جبريل عليه السلام. Jadi pertama sekali perlulah dia pelajari hadis Jibril ini dengan cara pembelajaran yang disebutkan sebagai pembelajaran yang benar. لأن حديث جبريل هو الأصل في معرفة رباعية الأركان. Kerana dengan mempelajari hadis Jibril ini ataupun hadis Jibril ini diangkat sebagai perkara utama yang perlu dipelajari untuk kita mengetahui 4 rukun di dalam agama. وخاصة دراسة الركن الرابع في حديث جبريل. Dan terutama ataupun secara khasnya mempelajari rukun yang keempat di dalam hadis Jibril. ليعرف من خلال هذه الدراسة موقع الثوابت وأهميتها ثم معرفة نقائضها من الركن الرابع المتغير. مرحبا يا سيدي. ليتعرف من خلال دراسة الركن حديث جبريل موقع الثوابت وأهميتها في حياة الإنسان، ثم معرفة نقائض الثوابت من خلال النظر إلى الركن الرابع المتغير. Jadi apabila mereka mempelajari hadis Jibril ini dengan cara pembelajaran yang benar, maka mereka akan menjumpai ataupun mereka akan dapati di dalam hadis Jibril ini membicarakan tentang 3 rukun utama yang sangat diperlukan di dalam kehidupan umat manusia ini, dan mereka juga akan mengetahui kekurangan ataupun pengurangan yang berlaku di dalam perkara-perkara thawabit ini melalui mempelajari rukun yang berubah-ubah, iaitu ilmu petanda hari kiamat. من خلال هذه المعرفة سيتعرف
إلى أن علم الثوابت الثلاثة أو الأركان الثلاثة الثوابت أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستتعرض للنقض في آخر الزمان. Jadi daripada pembelajaran yang benar tadi, ataupun dengan mempelajari ilmu petanda hari kiamat iaitu rukun yang keempat tadi, mereka akan mengetahui bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu bahawasanya di dalam Islam ini akan berlakunya pengurangan ataupun akan berlakunya kerosakan di dalam beberapa perkara. ومعنى النقض أي الهدم في الإسلام، الهدم في الإيمان، الهدم في الإحسان. Bukan hanya sekadar di dalam Islam, bahkan akan berlaku kerosakan, akan berlaku kepincangan di dalam rukun-rukun yang tiga iaitu Islam, iman dan juga ihsan. إما من خلال ترك بعض الثوابت، يعني الأمة تترك بعض الثوابت. Jadi saya menyebutkan kepincangan yang berlaku ini kepincangan yang berlaku disebabkan kerana umat manusia mula meninggalkan sebahagian perkara ataupun beberapa perkara yang terdapat di dalam rukun-rukun tersebut. أو من خلال إظهار النقائض التي تشكك في الثوابت. Ataupun kepincangan tersebut berlaku kerana ada ataupun munculnya perkara yang bertentangan dengan perkara-perkara dasar di dalam rukun-rukun yang thawabit iaitu rukun yang tiga tadi. لهذا يقول النبي لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sungguh akan tercari ikatan Islam ini, akan tercari ikatan Islam ini ikatan demi ikatan, ataupun yang disebutkan sungguh akan dihilangkan perkara-perkara asas di dalam Islam ini satu persatu. كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي تليها. Jadi setiap kali satu perkara dasar, perkara asas ini hilang, maka umat manusia akan berpaut kepada perkara yang setelahnya. أولهن نقضا الحكم. Jadi perkara pertama yang akan hilang, yang akan rosak di dalam agama Islam ini adalah perkara yang berkaitan dengan pemerintahan. وآخرهن الصلاة. Dan yang terakhirnya adalah salat. إذن النبي أشار إلى أن الثوابت تنقض. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam perkara-perkara thawabit ini akan berlaku kekurangan ataupun kepincangan. كيف نعرف نقائض هذه الثوابت؟ Jadi bagaimana kita nak tahu kepincangan apa yang akan berlaku di dalam perkara-perkara thawabit tadi? وكيف عرفنا أن هذه الثوابت تنقض؟ Dan bagaimana kita nak tahu perkara di dalam thawabit ini disebut, bagaimana kita nak tahu bentuk kepincangan yang berlaku di dalam perkara-perkara thawabit? من خلال معرفة الركن الرابع المتغير الذي هو علم فقه التحولات. Ataupun kita nak tahu bagaimana kepincangan tersebut boleh terjadi di dalam perkara-perkara thawabit dengan kita mempelajari rukun yang keempat iaitu ilmu yang berkaitan dengan petanda hari kiamat. إذا قلنا من أجل دراسة الأركان بالتفصيل لابد أولا من دراسة وقراءة حديث جبريل قراءة واعية. Jadi sebelum kita belajari ilmu petanda hari kiamat ini dengan lebih terperinci ataupun dengan lebih mendalam, perlu kita mempelajari dan juga meneliti hadis Jibril ini dengan penelitian yang benar. الشيء الثاني لابد من دراسة الأحاديث الخاصة بالأجيال المتحولة. المتحولة يعني الناس كيف يتحولون على ممر الزمان، وعلاقتها بمفهوم حديث جبريل في قوله تعالى أن تلد الأمة ربتها. هذا تحول في الأمة، فلا بد نعرف الأحاديث الخاصة بتحول الأجيال، يعني تغير الأجيال، سواء كان التغير في مستوى الأخلاق أو التغير في مستوى التربية أو التغير في مستوى العلم. Jadi untuk sebelum kita mendalami ataupun untuk mempelajari ilmu ini, perlulah kita sertakan dengan mempelajari hadis-hadis yang membicarakan tentang perubahan-perubahan yang berlaku di dalam setiap generasi supaya kita dapat tahu kekurangan ataupun kepincangan yang berlaku di dalam setiap generasi.
Di antaranya seperti mana yang diisyaratkan di dalam hadis Jibril tadi, seorang perempuan yang akan melahirkan tuannya. Dan ini akan merujuk kepada perkara ataupun ada kepincangan yang berlaku di dalam urusan agama kita, sama ada ia berkaitan dengan akhlak ataupun di dalam bentuk pentarbiyahan. النبي صلى الله عليه وسلم أشار في حديث جبريل إلى العلامة الأولى. Dan Nabi SAW telah memberitahu di dalam hadis Jibril tentang petanda yang pertama petanda yang pertama. وهذه العلامة الأولى هي الركن الأول من أركان علم فقه التحولات. Dan petanda yang pertama ini disebutkan sebagai rukun yang pertama di dalam ilmu fiqh tahawulat. أشار إليها صلى الله عليه وسلم بقوله أن تلد الأمة ربتها. Yaitu petanda yang pertama adalah seorang perempuan melahirkan tuannya. وهذه العبارة من النبي. Jadi daripada apa yang disebutkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, تشير إلى أنه في آخر الزمان يحصل خلل في العلم والاعتقاد. Jadi daripada apa yang disebutkan, perkara pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini telah memberi isyarat kepada kita akan berlakunya kerosakan dan kepincangan di dalam keilmuan dan juga i'tiqad ataupun keyakinan. ثم إن شاء الله تعالى في الدروس القادمة سنوضح هذه الأركان ونبينها. الآن فقط نتكلم على قواعد. Jadi insya-Allah Syekh kata dalam kelas yang akan datang Syekh akan jelaskan lebih terperinci tentang rukun-rukun yang terdapat di dalam ilmu ini. Jadi untuk pelajaran hari ini Syekh hanya membahaskan tentang kaedah-kaedah dasar untuk mempelajari ilmu ini. فقط الآن نريد أن نبين كيف يكون دراسة علم فقه التحولات. Sekarang ni kita nak tahu bagaimana cara yang betul untuk kita mempelajari ilmu fiqh tahawulat. إذن أولاً تكون دراسة علم فقه التحولات من خلال الدراسة الواعية لحديث جبريل. ثانياً تكون دراسة علم فقه التحولات من خلال دراسة الأحاديث الخاصة بالأجيال المتحولة وعلاقتها بمفهوم حديث جبريل أن تلد الأمة ربتها. Jadi cara yang benar untuk mempelajari ilmu fiqh tahawulat ini yang pertamanya adalah mempelajari hadis Jibril ini dengan cara pembelajaran yang benar, dan yang kedua mempelajari hadis-hadis yang berkaitan, yang menceritakan ataupun yang membahaskan tentang perubahan-perubahan yang berlaku di dalam setiap generasi dan kaitannya dengan perkara yang disebut dan kaitannya dengan perkara pertama yang disebutkan, iaitu seorang hamba perempuan ataupun seorang perempuan melahirkan tuannya. ويندرج تحتها كل الأحاديث والعلامات التي تدل على التحولات في الحياة الإنسانية. Kerana di dalam perkara yang pertama itu akan menjelaskan kepada kita dengan terperinci setiap perubahan yang berlaku di dalam kehidupan umat manusia. من هذه العلامات التي ذكرناها في الدرس الماضي. Di antaranya petanda-petanda yang telah disebutkan di dalam pembelajaran ataupun di dalam kelas yang pertama. فساد الأخلاق, yaitu kerosakan di dalam akhlak, وتعظيم أرباب الأموال, dan mereka yang mengagungkan orang yang berharta, فساد الاعتقاد, dan juga kerosakan daripada sudut keyakinan dan juga i'tiqad, وغيرها من العلامات التي سنتكلم عنها في دروس قادمة إن شاء الله تعالى. Dan terdapat lagi beberapa alamat yang terangkum di bawah perkara yang pertama yang Syekh akan bahaskan di dalam pembelajaran ataupun kelas yang akan datang. الأمر الثالث الذي ينبغي دراسته عند دراسة الركن الرابع أو دراسة العلم بعلامات الساعة هو دراسة شؤون الحضارة المادية الطاغية على المجتمعات العربية والإسلامية بالخصوص. دراسة الشؤون الحضارية، يعني التغيرات في المجتمعات، التغيرات الحضارية المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم يتطاولون في البنيان. دراسة شؤون حضارية، دراسة شؤون الحضارة المادية التي ظهرت في المجتمعات العربية والإسلامية.
وموقع هذه الشؤون الحضارية في حديث جبريل عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فهنا من أجل دراسة الركن الرابع لابد من دراسة هذه الشؤون الحضارية لنرى كيف صار العالم اليوم على ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة من التطور في شؤون الحضارة المادية، تطورا منه ما هو إيجابي ومنه ما هو سلبي. Jadi perkara yang ketiga yang perlu dipelajari untuk seiring dengan pembelajaran ilmu fiqh tahawulat ini adalah pembelajaran tentang kemodenan dari sudut kebendaan yang berlaku ataupun yang muncul di masyarakat Arab dan juga di negara-negara Islam, dan juga segala bentuk perubahan ataupun kemodenan dalam kebendaan yang berlaku di tanah Arab dan juga di negara-negara Islam ini. Semuanya telah diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang membawa ataupun ada yang membawa kepada kebaikan dan ada juga yang membawa kepada keburukan. دراسة هذا الأمر من خلال قراءة الأحاديث التي تربط بين الدنيا والتوسع في الأخذ بها، وما يترتب على هذا التوسع من انحرافات ودمار وهلاك محقق للإنسانية. Jadi mempelajari perkara tersebut, perkara yang ketiga ini, dengan caranya adalah dengan mempelajari hadis-hadis yang menyebutkan tentang bagaimana cara mereka mendapatkan kemodenan daripada kebendaan tersebut, dan juga yang mana dalam hadis-hadis tersebut akan menceritakan bagaimana bentuk penyimpangan dan juga penyelewengan yang dilakukan oleh mereka supaya mereka mencapai kemodenan seperti mana yang mereka capai pada hari ini. وهذا الموضوع سنناقشه عند الكلام عن أركان العلم بعلامات الساعة. Jadi kesemua perkara-perkara ini akan dibahaskan di bawah perbahasan rukun petanda hari ilmu rukun petanda ilmu hari kiamat, petanda hari kiamat. كذلك الأمر الرابع الذي ينبغي دراسته لمعرفة هذا العلم. Dan begitu juga dengan perkara yang keempat yang perlu dipelajari seiring dengan pembelajaran ilmu ini. هو دراسة فقه التحولات في الآيات الواجب العلم بها والأحاديث المنصوص عليها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كعلامات كبرى ووسطى وصغرى. Dan perkara yang keempat adalah mempelajari ilmu fiqh tahawulat ini dengan mempelajari ayat-ayat yang wajib kita imani dan juga hadis-hadis dan juga nas-nas yang membahaskan tentang ahadits mansus muta'alliq. من خلال دراسة الآيات القرآنية والأحاديث المنصوص عليها من النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، المتعلقة بالعلامات الكبرى والوسطى والصغرى. Jadi mempelajari ilmu fiqh tahawulat ini juga perlu di dalam ilmu fiqh tahawulat ini juga perlu mempelajari ayat-ayat yang wajib kita imani dan juga hadis-hadis yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang petanda-petanda yang besar, petanda-petanda yang pertengahan dan juga petanda-petanda yang kecil. إذن من خلال هذه الأربع النقاط التي ذكرناها، jadi daripada empat perkara yang telah disebutkan oleh Syekh tadi, علينا أن نعرف perlulah kita ketahui أنه لا ينبغي أن يتكلم المسلم أو الداعي في علامات الساعة إلا إذا كان درس هذه العلامات من خلال المنطلقات الأربع التي ذكرناها. معنى منطلقات يعني الأمور الأربعة التي ذكرناها. Jadi daripada apa kesimpulan yang dapat kita ambil daripada apa yang telah Syekh beritahukan tadi, daripada empat perkara yang Syekh telah beritahukan tadi, dapatlah kita ketahui ataupun dapat kita fahami bahawa baik dia seorang pendakwah ataupun orang Islam tidak selayaknya ataupun tidak boleh membicarakan tentang ilmu petanda hari kiamat
melainkan setelah dia mendalami dan mempelajari 4 perkara yang telah disebutkan oleh Syekh sebentar tadi. الدراسة الواعية لحديث جبريل yaitu بخصوص الركن الرابع yaitu pembelajaran hadis Jibril dengan cara yang benar, terutamanya yang berkaitan dengan rukun yang keempat. 2 دراسة الركن الأول من أركان علامات الساعة وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وما يتعلق بهذا الركن من أحاديث تشير إلى التغيرات في الحياة الإنسانية. Yaitu, dan yang kedua adalah mempelajari rukun yang pertama dan juga berserta dengan hadis-hadis yang membahaskan tentang perubahan-perubahan yang berlaku di dalam setiap generasi umat manusia. 3 دراسة الركن الثاني من أركان الدين المشار إليه بقوله أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان ودراسة الأحاديث المتعلقة بشؤون الحضارة المادية في المجتمعات الإسلامية. Dan yang ketiga adalah mempelajari dan mendalami rukun yang kedua berserta dengan pembelajaran yang berkaitan dengan kemodenan, disebutkan kemodenan kebendaan yang berlaku ataupun yang muncul di kawasan di kalangan orang Arab ataupun di kalangan di kawasan tanah Arab dan juga di negara-negara Islam. Ya, dan juga والرابع وهو دراسة العلامات الصغرى والوسطى والكبرى من خلال قراءة الآيات والأحاديث النبوية. Dan yang keempat adalah mempelajari petanda-petanda yang besar, yang pertengahan dan juga yang kecil dengan merujuk kepada ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis yang membahaskan tentang perkara-perkara tersebut. فإذا درسنا هذه الأمور الأربعة نستطيع أن نفهم علم فقه التحولات. Jadi dengan kita mempelajari keempat-empat perkara ini, maka kita akan dapat memahami apakah itu ilmu fiqh tahawulat. لأن هذه الأمور الأربعة تجعلنا نسير في معرفة العلامات بمنهجية متزنة. Kerana dengan menggunakan ataupun dengan menggunakan keempat-empat perkara ini, kita akan dapat pelajari ilmu petanda hari kiamat ini dengan bersistem. أما الذي يتكلم في علامات الساعة من غير دراسة هذا العلم سيخبط على نفسه وعلى الناس. Jadi saya kata bagi orang yang membicarakan tentang petanda hari kiamat ini tanpa dengan cara yang betul ataupun dengan tidak bersistem, maka dia akan menimbulkan kekeliruan kepada dirinya sendiri dan juga kepada umat manusia yang lain. وكلنا نشاهد في هذا الزمان الذي نحن فيه كثير من يتكلم عن علامات الساعة. Seperti mana yang kita dapat lihat berlaku pada hari ini, ramai orang yang ingin membicarakan tentang petanda hari kiamat. لكن أكثر من يتكلم عن علامات الساعة إنما يتكلم عنها بمنظور فهمه لا بمنظور كون هذه العلامات مرتبطة بعلم. Akan tetapi kebanyakan orang yang membicarakan tentang petanda hari kiamat ini akan membicarakan petanda-petanda tersebut menurut pandangan mereka yang tersendiri, tidak membicarakan petanda hari kiamat ini sebagai satu bidang ilmu. فمن يتكلم عن علامات الساعة من خلال فهمه الخاص وليس من خلال العلم يقع في الخطأ عند الكلام عن هذه العلامات. Jadi bagi mereka yang membicarakan petanda hari kiamat ini berdasarkan sudut pandangan mereka yang tersendiri dan tidak membicarakan ilmu ini ataupun ilmu petanda hari kiamat ini dengan berdasarkan ilmu, maka ia akan berlaku ataupun akan melakukan kesalahan demi kesalahan di dalam membahaskan tentang petanda hari kiamat. وقد رأينا الكثير من الدعاة تكلموا عن أمور ثم تبين أن الكلام غير صحيح. Sebab Syekh memberitahu, Syekh daripada pengalaman beliau telah melihat ramai sekali pendakwah-pendakwah yang membicarakan tentang ilmu tentang petanda hari kiamat ini, tetapi ternyata apa yang diucapkan ataupun apa yang dikatakan ataupun kenyataan yang dikeluarkan oleh mereka kebanyakannya akan berlaku kekeliruan ataupun berlakunya kesalahan. فمنهم من حدد وقت الصيحة. Contohnya ada di kalangan mereka yang menentukan bila berlakunya suara jeritan di satu suara jeritan yang akan berlaku.
وقالوا أن الصيحة ستكون في رمضان الذي قد مضى رمضان ما سمعنا الصيحة. Contohnya dan saya kata di antara perkara yang memang akan berlaku tetapi disebutkan oleh mereka akan berlaku suatu suara jeritan di bulan Ramadan dan mereka tetapkan berlakunya peristiwa tersebut di bulan Ramadan di bulan Ramadan tahun lepas. Tetapi ternyata setelah berlalunya bulan Ramadan tidak berlaku pun seperti mana yang mereka katakan. ومنهم مرة الرايات السود وقال أن أصحاب الرايات السود هم أصحاب المهدي فطلعوا إرهابيين ودواعش يقتلون الناس. Dan di antara mereka ada yang nampak satu kumpulan yang mengangkat panji hitam ataupun bendera hitam. Mereka dengan tergesa-gesa terus menyatakan ini adalah pembantu ataupun pengikut-pengikut Imam Mahdi. Tetapi setelah berlalu beberapa tempoh, ternyata golongan-golongan yang mengangkat panji hitam ini sebenarnya adalah teroris dan juga pengganas yang telah melakukan kerosakan. ومنهم من قال أن الحاكم الفلاني هو السفياني ما ذلك الحاكم ولا طلع السفياني ولا ظهر إلى الآن. Dan ada di antara mereka yang menyebutkan seorang hakim yakni في حاكم عربي فيما سبق وهو حاكم العراق صدام حسين. بعض المؤلفين كتب كتابا عن معركة هارمجدون وذكر أن السفياني هو صدام حسين. قتل صدام حسين واستشهد وإلى اليوم لم يظهر السفياني. Jadi ada di kalangan mereka dan bahkan ada mereka ni mengeluarkan buku-buku yang menyebutkan bahawa seorang pemerintah ataupun seorang ketua di dalam sebuah negara dan dia menyebutkan ketua ataupun pemimpin negara Iraq pada ketika itu yang dipanggil yang namanya adalah Saddam Hussein. Ada sebahagian mereka yang menyatakan lelaki tersebut ataupun Saddam Hussein ini adalah Sufyani. Tetapi ternyata setelah berlalu beberapa tempoh, ternyata apa yang mereka katakan dan apa yang terdapat di dalam penulisan mereka itu adalah perkara yang salah. وكل يوم ستسمعون وسنسمع من هؤلاء الذين يطلعون على أو يظهرون على مواقع التواصل الاجتماعي عجبا عجاب. Jadi saya kata dengarkan apa yang saya sampaikan ini setiap hari dan setiap hari kamu akan dengar akan ada sahaja perkara-perkara baru yang saya kata di luar daripada jangkaan kita yang akan disebarkan di dalam media sosial ataupun berita yang akan sampai kepada kita. ولكن ما يقعون فيه من خطأ في تحليلهم لما يقرؤونه من أحاديث هو بسبب معرفتهم وبسبب عدم معرفتهم وعدم علمهم بعلم علامات الساعة أو ما يسمى بعلم فقه التحولات. Jadi Syekh menyebutkan di antara punca mengapa mereka boleh melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu kerana mereka tidak memahami dan tidak mempelajari ilmu fiqh tahawulat. لأنهم لو قرأوا هذا العلم بقواعده وضوابطه وأركانه وأقسامه لما وقعوا في هذا الاستعجال وهذا الخطأ. Jadi kalaulah mereka mempelajari ilmu fiqh tahawulat ini dengan cara yang benar dan tentang kaedah-kaedah yang telah pun disusun di dalam ilmu ini, maka mereka tidak akan tergesa-gesa untuk menghukum ataupun menentukan tentang suatu peristiwa dan mereka tidak akan melakukan kesalahan seperti mana yang berlaku. وهذا يكفي في هذه الليلة المباركة وإن شاء الله تعالى نواصل الحديث عن هذا العلم في الأسبوع القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين الموفقين للخيرات في الظاهر والباطن وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Jadi saya kata cukup untuk pelajaran ataupun kelas hari ini cukup sampai di sini dan kita akan sambung di dalam kelas yang seterusnya kaitan ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan ilmu ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat daripada apa yang telah kita dengar dan apa yang telah disampaikan oleh Syekh sebentar tadi dan saya mohon maaf di atas kekurangan saya di dalam menterjemahkan dan mudah-mudahan dapat difahami apa yang disampaikan oleh Syekhnya sebentar tadi. Barakallahu fikum ya Sidi wa jazakumullah ala kulli khair. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.